Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Sembang Santai kita pada hari ini. Nama saya Farah Syazwani dan saya akan bertugas sebagai moderator kita lah pada hari ini. Okay? So, sebagai pengenalan sedikit, saya merupakan pensyarah dan juga penyelaras bagi Research Management and Innovation Center from Netherlands Maritime University College di Johor Bahru. Saya juga telah berjaya mendapatkan grant IPRK Iskandar Puteri Rendah Karbon 3.0 sebagai ketua geran dan sekarang IPRK 4.0 sebagai timbalan ketua geran. So, saya berharap pada hari ini sesi kita akan dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada semua yang mendengar kita pada hari ini. Okey. So, tanpa kita melengahkan masa, saya rasa saya nak perkenalkanlah dulu ahli-ahli panel audio siar ataupun podcast kita pada hari ini. So, panel kita yang pertama, Dr. Nur Artikah binti Abdul Salim. So, boleh Doktor kenalkan diri, Doktor? Okay, bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Saya merupakan seorang pensyarah di NMUC Johor Bahru. Latar belakang pendidikan saya adalah di dalam bidang kejuruteraan alam sekitar. Saya juga merupakan seorang penyelidik dan bergiat aktif di dalam aktiviti penyelidikan yang berkaitan dengan penjagaan serta kelestarian alam sekitar. Terima kasih Dr. Nur Artikah. So, seterusnya kita ada panel yang kedua. So, saya nak panggil lah Encik Aiman Mukri Ahmad Syukri. So, mungkin Encik Aiman boleh kongsikan serba sedikit tentang latar belakang Encik Aiman. Okey, terima kasih kepada Cik Moderator. Saya Aiman Mukri bin Ahmad Syukri. Juga merupakan seorang pensyarah di Netherlands Maritime University College. Untuk makluman semua, saya juga merupakan seorang penyelaras sebagai Center of Community Engagement. Sedikit latar belakang mengenai diri saya. Kajian saya adalah kebanyakannya memfokuskan berkenaan perubahan iklim dan juga pembangunan komuniti. Untuk tahun ini juga saya telah dianugerahkan grant IPRK 4.0 dan juga merupakan sebagai ketua penyelidik lah bagi grant ini yang mana kami memfokuskan mengenai mangrove sebagai blue carbon. Okey, terima kasih Encik Aiman. Tak sabar kan kita dengar perkongsian Encik Aiman sekejap lagi. Dan yang ketiga kita ada Encik Ismail. Boleh Encik Ismail kongsikan latar belakang Encik Ismail? Terima kasih Cik Farah. Assalamualaikum, selamat pagi. Terlebih dahulu saya terima kasih pada Cik Farah dan juga rakan-rakan kerana menjemput saya untuk sebagai panel lah pada podcast pada hari ini. So, nama saya Ismail Masran. Saya merupakan seorang pensyarah dan juga researcher di NMUC. Latar belakang saya lebih kepada marine technology dan juga environmental assessment. Dan saya punya kajian mostly menjurus kepada marine environment. Okey, Encik Ismail dah perkenalkan diri beliau dan kita juga ada seorang wakil pelajar untuk mewakilkan suara generasi muda kita lah pada hari ini kan. So, kita nak perkenalkan Ummul Ilham. Boleh Ummul kenalkan diri anda? Okey, terima kasih Miss Farah Aziz. Nama saya Ummul Ilham Edwin dan saya adalah wakil siswa di NMC. Saya siswa dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Maritim Logistik dan pengalaman saya pernah menjadi penceramah di program Iskandar Puteri Rendah Karbon 4.0 di beberapa sekolah rendah dan juga saya juga telah mempunyai pengalaman menganjurkan seminar Maritime Economy and Environmental Talks. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Ummul dan semua ahli panel kita. So, bukan calang-calang kan semua ahli panel kita pada hari ini. Tak sabar saya rasa saya nak mulakan sesi sembang santai kita. Jadi, seperti yang tadi saya dah maklumkan, tajuk kita pada hari ini sembang santai mengenai pokok bakau dan juga blue carbon ataupun karbon biru. So, kita nak tahu dengan lebih lanjut lah sebenarnya blue carbon ni apa. So, untuk segmen pertama, kita nak berbicara tentang memahami pokok bakau. Okay? So, mungkin Dr. Artikah boleh terangkan yang pertama, apa sebenarnya pokok bakau ni dan kat mana kita boleh jumpa pokok bakau? Terima kasih Miss Farah. Okey, pertama sekali bila kita katakan pokok bakau, bila pokok bakau ni sinonim dengan kawasan hidupannya, habitatnya adalah di tanah yang berlumpur, di tanah yang berair. Contohnya seperti di hadapan ni. Pokok bakau ni saya mendapatkan pokok tersebut di kawasan Johor Bahru, iaitu Kampung Pasir Tampoy, dan masih wujud lagi lah walaupun di kawasan bandar. Okey Dr. Artikah, kita tahu sikit kan tentang pokok bakau, tapi mungkin
kenapa pokok bakau ni penting untuk ekosistem pantai? Encik Ismail mungkin boleh ulaskan sedikit. Terima kasih Cik Farah. Berkaitan dengan kepentingan pada ekosistem pantai. Okay, sebelum tu saya ingin kongsikan lah, kalau di ekosistem marine ini dia ada 3 ekosistem yang utama. Yang pertamanya ekosistem terumbu karang, coral reef. Yang kedua ekosistem bakau, dan yang ketiga ialah ekosistem rumpai laut, seagrass. Ini yang ketiga ni mungkin orang jarang dengar lah. Dan ketiga-tiga ni adalah sangat penting lah bagi ekosistem marine. Okay, especially macam bakau ni, yang paling glamour tu biasanya coral reef lah. Okay, yang bakau dengan seagrass ni kurang sikit. Pertamanya kerana bakau ni dia taklah sehebat macam, bukan sehebat, maksudnya tak seindah macam coral reef. Kan, bakau ni ekosistem dia biasanya punya tanah tu berbau lah. Biasa makan dia, sebab orang mungkin kurang gemar kan dengan bakau ni. So bakau ni dia penting dari segi untuk coastal protection, okay, untuk melindungi kawasan pantai daripada storm surge, okay, hakisan ombak. Okay, dan juga dia penting juga sedimen di kawasan bakau ni dia penting untuk menapis kotoran daripada darat dan juga daripada laut. So, sebab itulah sedimen atau tanah di kawasan bakau ni dia agak busuk lah, bau yang kurang enak. Kan, so sebenarnya pokok bakau ni ada banyak dia punya kegunaan kan. Mungkin Umul, saya percaya masa Umul perkenalkan diri, Umul ada bagi tahu, Umul pernah bagi ceramah IPRK 4.0. Mungkin Umul ada fakta menarik tentang pokok bakau yang boleh Umul kongsikanlah dengan kita pada hari ini. Okey, fakta menarik dia. Ada 2 yang saya boleh ceritakan. Yang pertama sekali tentang nilai sejarah yang tak ramai orang tahu. Nilai sejarah dia adalah pokok bakau ni pernah menyelamatkan Melaka daripada serangan Siam pada suatu ketika dahulu. Macam mana pokok bakau ni boleh jadi penyelamat kepada negeri Melaka pada ketika itu? Ceritanya macam ni, pokok bakau tu pada satu ketika ada seorang bendahara ni, dia terdengar berita bahawa Siam datang nak menyerang Melaka daripada laut. Selepas tu bendahara ni pun ada satu idea. Kita gunakan pokok bakau, potong pokok bakau tu dan susun mereka dekat tepi pantai. Dan pokok bakau tu pun jadi benteng lah. Jadi benteng bila dia dibakar, time tentera daripada Siam tu nak serang Melaka, bila nampak je benteng pokok bakau daripada Melaka tu, diorang terus takut nak serang. Jadi diorang pun berundur dan tak jadi serang Melaka. Dan macam tu lah Melaka menang peperangan tu tanpa bertumpah darah. Itulah nilai sejarah dia. Okay. And then yang keduanya tentang proses satu akar dia tu dengan akar ceracak nama dia. Yang ni mungkin kita boleh ceritakan sekejap lagi. Tapi setiap tumbuhan dia sebenarnya ada 2 cara bernafas, fotosintesis dan respiration. Dan ada satu akar special tu yang digunakan untuk proses respiration. Yang tu kita boleh ceritakan sekejap lagi. Itu saja daripada saya. Terima kasih Umul. Dia bagi teaser nak cerita apa kejap lagi kan. Tapi saya rasa Encik Aiman pun ada fakta menarik yang Encik Aiman nak kongsikan juga tentang pokok bakau. So Encik Aiman mungkin boleh ceritakan sedikit lah. Okey, terima kasih Miss Farah. Okey, basically pokok bakau ni, dia ni berbeza dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain ya. Especially tumbuhan hiasan. Kenapa? Penjagaan pokok bakau ini tidak serumit pokok hiasan lain. Di mana apabila kita ingin menanam pokok bakau, dia perlu bergantung kepada air pasang surut. Dan dia juga tidak perlu untuk kita bajakan dan sebagainya lah. Dan fakta yang menarik yang kedua adalah pokok bakau ni mempunyai kelebihan berbanding dengan tumbuhan-tumbuhan lain kerana dia berpotensi untuk menyerap 2 kali hingga 4 kali lebih banyak karbon ya berbanding dengan tumbuhan-tumbuhan lain yang terdapat di hutan-hutan di Malaysia. Itu saja. Okey, terima kasih Encik Aiman. Menarik bukan fakta-fakta yang ahli panel kita dah kongsikan. So saya rasa di segmen-segmen kita yang kejap lagi ni ada banyak lagi yang mereka nak kongsikan lah. Okey, sekarang kita dah masuk ke segmen yang kedua tentang kepentingan pula pokok bakau. Tadi kita dah kenal lah sedikit pokok bakau pun ada dekat depan kita ni. So sekarang saya mungkin nak tanya Encik Ismail lah. Faedah sebenar dalam pokok bakau ni untuk apa? Dan macam mana dia boleh melindungi pantai? Encik Ismail dah sentuh sedikit tadi. So mungkin Encik Ismail boleh huraikan dengan lebih lanjut tentang faedah pokok bakau. Encik Ismail? Baik, terima kasih Cik Farah. Berkenaan dengan kepentingan pokok bakau ni,
Pokok bakau di Malaysia ni kita nampak kepentingannya selepas tsunami tahun 2004. Okay, di mana dengan adanya pokok bakau ni telah melindungi banyak kawasan di pantai barat semenanjung Malaysia daripada hakisan disebabkan oleh tsunami tersebut. Dan sejak berlanjutan daripada peristiwa itulah pokok bakau ni mula menjadi famous sebagaimana terumbu karang, coral reef. Okay, pokok bakau ni yang pertama tadi kepentingan dari segi coastal protection lah. Dia melindungi kawasan pantai daripada hakisan pasang surut. Hakisan pasang surut. Itu yang pertama. Yang keduanya sebagai penapis semula jadi terhadap air laut dan juga air sungai. Maksudnya sebelum sungai, air daripada muara sungai sebelum masuk ke laut tu akan ditapis oleh sedimen di kawasan paya bakau ni lah. So menjadikan air itu bersih. Okay. Terusnya pokok bakau ni juga dia penting dalam sebut tadi Cik Farah sebut dengan blue carbon kan. So maksudnya dia menyerap carbon dioksida daripada atmosfera. So kita tahu bahawa carbon dioksida ni adalah salah satu gas rumah hijau yang menjadi punca kepada pemanasan global ataupun global warming. Okay. So bila terlalu banyak gas carbon dioksida di atmosfera, ia menyebabkan berlaku pemerangkapan haba. Ini dipanggil global warming dan akhirnya ia akan menyebabkan isu yang kita selalu dengar hari ini, perubahan iklim ataupun climate change. So dengan adanya pokok bakau tadi sebagaimana yang dikongsikan Cik Aiman tadi mengatakan pokok bakau ni efisien dalam penyerapan karbon dioksida di udara. So karbon dioksida diserap daripada udara dan akan disimpan di sedimen atau dalam pokok bakau itu sendiri. So dia dapat mengurangkan kandungan karbon dioksida di udara dan seterusnya akan mengurangkan pemanasan global secara tidak langsung untuk jangka masa yang panjang. So itu yang kita berkaitkan dengan blue carbon tadi. Dia boleh store, dia sequester, kita panggil sequestration, carbon sequestration lah. Okay, so itu penting untuk adaptation and mitigation terhadap perubahan iklim. Itu antaranya. So kita dah dengar beberapa term-term yang memang selalu kita dengar lah, climate change dan sebagainya kan. Tapi itu dari sudut biologinya lah. Cuma mungkin apa pula kepentingan pokok bakau ni dari sumbangan mereka kepada ekonomi tempatan pula. So mungkin Cik Aiman yang telah terlibat banyak dengan kerja-kerja komuniti kan, komuniti pantai. Boleh Encik Aiman kongsikan dari sudut ekonomi macam mana pokok bakau ni sebenarnya menyumbang kepada orang setempat lah ataupun local people. Encik Aiman? Okey, terima kasih ya. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa pokok bakau ni memang membantu untuk membangunkan ekonomi terutamanya kepada komuniti di sekitar pantai itu sendiri ya, kerana pokok bakau terbukti mampu untuk dijadikan tempat pembiakan ekosistem marina. Sebagai contoh, akar pokok bakau itu merupakan tempat pembiakan bagi ketam ya. Jadi bila ketam ada tempat untuk mereka membiak secara tidak langsung, membantu untuk para nelayan lah untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan sebagainya. Selain daripada itu juga, pokok bakau ni juga merupakan tempat habitat bagi fauna ya, termasuk monyet, ular, burung-burung dan beberapa hidupan lain. Jadi berdasarkan kajian ya, saya ada membaca beberapa artikel dan juga kajian yang dilakukan, jelas terbukti ya, apabila pokok bakau banyak, pokok bakau sihat, dia akan dapat membantu membangunkan ekonomi penduduk, terutamanya golongan nelayan ya, kerana mereka mendapat hasil yang banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan tadilah. Selain daripada itu juga, pokok bakau ni memang orang kata berguna bukan saja dari segi untuk nelayan tetapi juga kepada masyarakat untuk membangunkan ekonomi, terutama sebagai contoh daun bakau boleh digunakan untuk membuat rokok, kayu bakau boleh digunakan untuk membuat arang, dan pelbagai lagi lah kegunaan pokok bakau. Jadi jelas menunjukkan bahawa pokok bakau ni dapat membantu ekonomi masyarakat tempatan, terutamanya golongan-golongan nelayan yang berada di sekitar kawasan pesisiran pantai. Okey, banyak yang kita dapat dengar dan belajar daripada apa yang Encik Aiman kongsikan sebentar tadi. Tapi saya percaya Dr. Atikah ada lagi tambahan apa kegunaan pokok bakau. Dr. Atikah mungkin boleh terangkan sedikit tentang apa yang ada kat depan kita ni? Okey,
So kalau kita lihat pokok bakau ni, penggunaan kayu bakau itu sendiri mampu untuk kita hasilkan arang. Sebagai contoh ini, arang kita boleh gunakan untuk pembakaran makanan seperti sate dan sebagainya lah. Saya juga terbacalah beberapa artikel. Ini adalah buah daripada bakau ini sendiri. Buah, daun juga boleh dijadikan sumber makanan, iaitu boleh dijadikan sebagai kek ataupun snack. Itu saja. Terima kasih Dr. Tika. Saya rasa menarik juga tu. Kita makan sate pun sebenarnya ada kegunaan pokok bakau dekat situ kan. Okey. So sekarang kita nak masuk kepada segmen ketiga kita pula. So sekarang kita nak bercakap tentang kesedaran bakau. Kita dah kenal pokok bakau itu apa. Kita dah tahu kepentingan pokok bakau. Dan sekarang kita nak tahulah apa pula program-program yang kita boleh buat. Tapi soalan pertama saya nak tanya Encik Ismail lah. Apakah ancaman semasa terhadap ekosistem bakau di peringkat global mungkin? Terima kasih sekali lagi Cik Farah. Ancaman terhadap bakau ni, ancaman datang pertama daripada manusia sendiri, iaitu dari segi land use, penggunaan tanah. So kebanyakan isunya ialah land reclamation. So land reclamation ataupun penambakan kawasan tanah ni biasanya pengambil alihan kawasan bakau ni melibatkan aktiviti penebangan bakau. Penebangan bakau yang secara berluasa ataupun tidak terkawal. So itu sebabkan land reclamation lah. Ataupun macam tadi seperti yang Dr. Atikah nyatakan, bakau digunakan untuk pembuatan arang. Jadi melibatkan juga penebangan pohon bakau ni. Jadi pokok bakau ni kalau ditebang tu tak menjadi isu, tapi perlu ditanam semula. So kita kena replant lah apa yang telah kita tebang tadi tu. So yang jadi isunya bila dia tebang tanpa sembarang mitigation untuk tanam semula. Itu menyebabkan bakau semakin berkurangan dan menjadi satu ancaman lah pada masa akan datang. Mungkin kita tak nampak pada masa sekarang, jadi akan datang tadi. Contohnya dari segi perlindungan kepada kawasan pantai. So bila makin berkurangan pohon bakau di kawasan pantai, menyebabkan mudahnya berlaku hakisan terhadap kawasan pantai sebabkan oleh storm surge sebagai contoh. Dari segi berkenaan dengan penanaman pokok bakau ni, mungkin Cik Aiman mungkin boleh kongsikanlah aktiviti yang pernah beliau sertai ataupun akan lakukan berkenaan dengan penanaman bakau untuk menyelamatkan ekosistem bakau di kawasan Johor sebagai contoh. Terima kasih Encik Ismail. Saya rasa memang agak merisaukan sebenarnya kalau kita fikirkan ancaman-ancaman yang boleh berlaku kepada pokok bakau di Malaysia khususnya dan juga di seluruh dunia kan. Macam yang Encik Ismail bagi tahu tadi, mungkin Encik Aiman nak kongsikan sikit apa antara peranan pendidikan, peranan institusi pendidikan macam kita di NMUC dan juga mungkin peranan media dalam meningkatkan kesedaran tentang kepentingan hutan bakau tu Encik Aiman. Okey, terima kasih di atas soalan yang diutarakan. Tak dapat dinafikan lah orang kata apa, pendidikan tu memainkan peranan yang penting untuk kita menyedarkan masyarakat kita mengenai betapa pentingnya pokok bakau ni dalam melawan perubahan iklim kerana dia seperti mana diterangkan oleh Encik Ismail sebentar tadi, dia membantu untuk menyerap karbon dioksida dan secara tak langsung mengurang pemanasan global. Jadi pada hemat saya, peranan institusi seperti universiti, sekolah perlu memainkan peranan yang penting lah untuk kita mengetengahkan kepentingan kita mengamalkan gaya hidup rendah karbon ni kepada semua pihak. Terutamanya golongan mahasiswa pun perlu menjalankan peranan mereka lah untuk menjadi ejen pengubah kepada masyarakat supaya masyarakat kita ni lebih cakna dan lebih tahu mengenai gaya hidup rendah karbon. Kerana pada pendapat saya, pendidikan tu perlu bermula daripada peringkat rendah supaya apabila kita besar nanti kita akan mengamalkan gaya hidup yang berkenaan lah seperti mana yang dilakukan di negara Jepun saya amat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh pihak negara Jepun kerana mereka menekankan pendidikan daripada sekolah rendah ataupun di peringkat tadika untuk kita membentuk sasiah ataupun peribadi masyarakat itu sendiri. Jadi di sini saya rasakan pendidikan itu perlu
dikuatkan lagi ataupun diperkasakan lagi supaya dia dapat disebarkan secara meluas kepada semua peringkat lah. Itu saja. Kan? Saya pun setuju dengan apa yang Encik Aiman bagi tahu, di mana pendidikan memang bermula seawal tadika lagi. So kita pun di sini ada wakil generasi muda, ada Ummul Ilham. So mungkin Ummul boleh ulaskan sedikit lah lagi. Kenapakah penting untuk kita meningkatkan kesedaran tentang pemulihan bakau daripada umur kecil lagi? Encik Ummul? Okay, kenapa penting kita tingkatkan kesedaran bakau daripada umur kecil lagi? Okay, jadi sebelum tu saya nak katakan bahawa saya adalah individu yang terkesan dengan kesedaran bakau ni. Sebelum saya masuk daripada universiti ni, kesedaran saya agak kurang. Tapi bila saya dah masuk universiti, kesedaran saya makin bertambah dan akhirnya saya juga berjaya menjadi seorang penceramah untuk plant the seeds kepada generasi yang lebih muda, misalnya yang mereka daripada sekolah rendah. Dan mereka pun lebih bersemangat untuk tahulah. Jadi bila mereka tahu tentang kepentingan pokok bakau ni pada masa hadapan dan bahawa pokok bakau ni efek dia lebih besar daripada normal forest dalam melawan pemanasan global, perkara itu akan memberi kesan kepada mereka lah pada masa akan depan. Mereka akan cuba untuk support government policies. Mereka pada masa depan mereka boleh menjadi NGO dalam melawan pemanasan global dan menekankan kepentingan bakau ini, dan banyak lagi lah. Sebab tu saya rasa pentingnya kita rasa kesedaran bakau tu penting ditanam daripada usia awal lagi, supaya kita boleh melawan future effects of global warming dengan menggunakan pokok bakau itu sendiri. Itu saja. Terima kasih Ummul atas pencerahannya, dan saya rasa saya setuju. Saya suka juga dengan apa yang Ummul bagi tahu tadi, yang ceramah beliau bertajuk Plant the Seeds. So nampak daripada sekecil-kecil biji benih tu, macam mana dia boleh berubah jadi sebesar-besar pokok dan boleh melawan semua penyakit-penyakit yang akan datang ni lah, kan? Jadi sekarang sebenarnya kita nak masuk dah segmen seterusnya kita, segmen keempat, tentang ekosistem bakau dan juga rendah karbon ataupun karbon biru lah. So kita nak teknikal sikit, okay? So soalan pertama saya kepada Dr. Atika, apakah itu sebenarnya karbon biru? Topik kita pada hari inilah karbon biru atau blue carbon. Dan kenapakah bakau ni penting dalam konteks karbon biru? Dr. Atika? Terima kasih Ms. Farah. Pertama sekali, bila kita kata blue carbon ataupun karbon biru, okay, kenapa biru? Kerana biru itu sinonim dengan lautan. Jadi bila kita kata blue carbon ataupun karbon biru, ini merupakan satu istilah karbon yang diserap oleh ekosistem lautan, yang mana ekosistem lautan itu terdiri daripada tumbuhan bakau seperti yang di hadapan ini dan juga seagrass. Okay, jadi potensi tumbuhan ini, kelebihannya ia dapat bukan saja menyerap tetapi menyimpan karbon secara efektif, sehingga kan ia mampu mengawal isu pemanasan global. Dan selain sebagai tambahan di dalam mungkin 1 hektar tumbuhan bakau ini, potensi karbon yang tersimpan 3 hingga 5 kali lebih tinggi berbanding potensi karbon di hutan ataupun tumbuhan daratan. Nampak tak betapa pentingnya pokok bakau tu dalam, macam tadi kita bagi tahu, sekecil-kecil pokok pun sebenarnya kapasiti penyimpanan karbon untuk pokok bakau tu sangat tinggi, kan Dr. Atika dan semualah. Jadi saya rasa mungkin soalan seterus saya boleh kita bagi kepada Encik Ismail. Sebab tadi Encik Ismail ada bagi tahu sikit tentang bakau punya, bakau tu dapat menyumbang dalam sudut perubahan iklim, kan Encik Ismail? Mungkin Encik Ismail boleh ulas lagi dengan lebih lanjut tentang isu ini. Terima kasih sekali lagi Cik Farah. So isu perubahan iklim ataupun climate change sebenarnya isu yang besar. Okay, isu yang besar dan dia punca ialah pemanasan global. So banyak faktor lah yang menyumbangkan kepada pemanasan global tersebut. So apa yang lebih penting sekarang, kita perlu adapt dan juga sama ada kita adapt ataupun kita mitigate lah. Kita beradaptasi ataupun kita mitigate, maksud kita how to counter the effect, because of the global warming tadi. So climate change is long term punya impact dia. Tadi saya terangkan bahawa yang penyumbang kepada global warming atau pemanasan global ni ialah pengumpulan greenhouse gases, gas rumah hijau, terutamanya carbon dioxide lah, carbon dioksida.
So dengan adanya, saya tekankan, dengan adanya tumbuhan seperti bakau ni dapat penyerapan karbon dioksida daripada atmosfera lebih efisien dan lebih banyak kuantiti yang dapat diserap oleh tumbuhan bakau dan dapat disimpan sama dalam tumbuhan bakau itu sendiri ataupun di dalam tanah ataupun dalam sedimen. So untuk long term, so kita dapat kurangkan sejumlah lebih signifikanlah amount karbon dioksida di suatu kawasan, dan dapat mengurangkan kesan daripada global warming tadi. So bila kesan global warming itu dapat dikurangkan, maksudnya impact disebabkan oleh climate change ataupun perubahan iklim pun dapat kita kurangkanlah kesannya tu. Kita mungkin tak dapat nak elak 100%, tapi sekurang-kurangnya kita adapt dengan situasi tersebut ataupun kita kurangkan impact disebabkan kesan global warming tadi ataupun climate change. Kan, terima kasih Encik Ismail atas pencerahan beliau, dan saya rasa seperti apa yang Dr. Atika, Encik Ismail bagi tahu tadi, dia macam lebih teknikal sikit. Mungkin Umul boleh jelaskan lebih serba sedikit dalam bahasa yang mudah difahami oleh generasi muda, macam mana pokok bakau ni sebenarnya dalam boleh menyumbang dalam pemuliharaan alam sekitar. Umul? Okey, macam mana pokok bakau boleh menyumbang dalam pemeliharaan alam sekitar? Okey, maybe dalam bahasa yang mudah, pokok bakau ni dia ada ekosistem dia sendiri. Pokok bakau ni dia protect daripada level bawah sampai ke level atas. Contohnya yang saya cakap di bawah air. Di bawah air dia menjadi protection kepada ikan-ikan kecil untuk menyorok daripada ikan-ikan pemangsa, ikan-ikan yang lebih besar. Dan bila ikan ni mampu menyorok di dalam akar-akar pokok bakau ni, dia orang akan lebih, survival rate dia lebih tinggi lah. Jadi dia boleh jadi sumber makanan kepada nelayan. Itu yang pertama. Dan seterusnya, di atas dahan pokok bakau pula mereka boleh menjadi satu habitat untuk burung-burung. So dah 2 tempat dah kat situ. Dia boleh jadi lapisan di bawah, bantu di lapisan di bawah air dan bantu di lapisan di langit sendiri. Dan selain itu dia boleh pulih alam sekitar dengan cara macam yang Mr. Ismail katakan, carbon sequestration. Pokok bakau ni dia sedut karbon bukan sahaja di atmosfera tapi juga dia simpan karbon di bawah tanah. Jadi dah ada 2 perkara yang dia buat kerja kat situ, di atas dan di bawah. Dan lagi yang saya boleh tambah adalah, saya rasa mungkin itu sajalah cara dia untuk pulih alam sekitar. Ada banyak lagi perkara, tapi mungkin kita boleh teruskan di segmen seterusnya. Betul tu Umul. Terima kasih Umul atas pencerahan. Dan saya rasa bagusnya juga Iskandar Perendah Karbon ni, sebab memang geran ini ditujukan untuk banyak membantu institusi kerajaan, institusi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya dalam strategi pembangunan rendah karbon. Jadi Encik Aiman yang telah terlibat secara langsung dalam 2 geran sebelum ini, mungkin Encik Aiman boleh ulaskan bagaimanakah bakau ni sebenarnya menyumbang kepada strategi pembangunan rendah karbon. Encik Aiman. Okey, terima kasih saudari Farah. Soalan tadi berkisarkan dengan bagaimana bakau ni mampu membantu merendahkan karbon. Okey, kalau kita tengok seperti mana dijelaskan oleh panel-panel tadi, ia memang terbukti bakau ni mampu untuk menurunkan karbon ya. Tadi dalam segmen yang pertama saya juga menjelaskan bahawa pokok bakau ni mampu menyerap 2 hingga 4 kali ganda lebih banyak karbon berbanding dengan pokok-pokok yang lain. Sebab itulah banyak aktiviti-aktiviti CSI yang dijalankan, kita banyak memfokuskan untuk menanam pokok bakau. Kerana dia ni berpotensi bukan sahaja membantu untuk memerangi perubahan iklim, tetapi dalam masa yang sama turut membantu untuk membangunkan masyarakat. Saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Majlis Bandaraya Iskandar Puteri kerana memberi kami kepercayaan untuk mendidik masyarakat ya, bersama dengan golongan mahasiswa pihak universiti kami untuk membantu melestarikan hasrat pihak kerajaan. Kalau kita tengok kerajaan Malaysia telah menggariskan satu panduan ya untuk kita sama-sama melestarikan alam sekitar. Banyak kita tengok di media-media sosial, kita berkongsi mengenai matlamat kerajaan untuk menanam 100 juta pokok misalnya. Dan juga dalam rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini juga,
kerajaan Malaysia mensasarkan untuk Malaysia menjadi negara rendah karbon menjelang tahun 2050. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif yang dijalankanlah untuk sama-sama kita melestarikan hasrat pihak kerajaan untuk menjadikan negara Malaysia ini negara rendah karbon menjelang tahun 2050. Okey, terima kasih Encik Aiman. So, kita nampak banyak dah sebenarnya rancangan-rancangan masa hadapan, rancangan-rancangan sekarang yang boleh dijalankan dalam usaha pemulihan alam sekitar, terutamanya dari sudut pokok bakau lah. Dan sekarang sudah masuk ke segmen kedua terakhir atau segmen kelima kita tentang penglibatan komuniti dalam pemulihan bakau. So, mungkin Dr. Tika boleh kongsikan antara contoh-contoh usaha pemeliharaan bakau yang dalam pemahaman komuniti yang pernah dijalankan sebelum ini, Dr. Tika. Terima kasih, Miss Farah. Okay, pertama sekali saya melihat kelebihan ataupun manfaat pokok bakau ini. Jadi, penglibatan komuniti adalah sangat penting ya, kerana kita lihat manfaat pokok bakau ini yang mampu mengawal bukan sahaja pemanasan global tetapi hakisan tanah ataupun coastal area. Jadi sebagai contoh bukan sahaja di Malaysia ya, yang mana mempertingkatkan usaha penanaman bakau, tetapi di Vietnam juga, komuniti di Vietnam juga mereka sudah cakna tentang kepentingan pohon bakau ini, sehingga kan penanaman pokok bakau ini di negara mereka sudah mencecah sehingga 75%, di mana daripada 75% pada tahun 2020 dan sehingga menjadikan tumbuhan pohon bakau di negara tersebut adalah sebanyak meningkat daripada 300 hingga 500 hektar penanaman tumbuhan bakau ini. Menarik Dr. Tika atas perkongsiannya, di mana bukan setakat di Malaysia tetapi di global juga pemuliharaan pokok bakau ni telah giat dijalankan lah kan. Jadi mungkin Encik Ismail ada tambahan sikit. Macam mana sebenarnya mungkin masyarakat tempatan boleh terlibat dalam pemulihan dan juga perlindungan bakau di Malaysia? Terima kasih untuk soalan tersebut, Cik Farah. Dalam masyarakat ni perlu ada penggerak. Sebagai contoh, yang Iskandar Puteri, Majlis Madarik Iskandar Puteri adalah penggerak kepada rendah karbon inisiatif rendah karbon di terutamanya di kawasan PBT Iskandar Puteri itu sendiri. So, saya difahamkan Iskandar Puteri telah menjalankan projek ini dah musim keempat lah kan, Iskandar Puteri. So itu Iskandar Puteri MBIP adalah salah contoh penggerak untuk memberi kesedaran dan juga melibatkan masyarakat yang bukan setakat akademia saja, tapi masyarakat umum dalam aktiviti yang boleh menyumbang kepada rendah karbon. Dan saya difahamkan contohnya ada geran yang dibuka sebelum ni bukan setakat kepada universiti ataupun akademia, tapi juga kepada masyarakat, dan ada komuniti ataupun masyarakat yang berjaya mendapatkan geran tersebut dan menghasilkan projek-projek yang sebagai contoh penghasilan kompos secara komersil, dan kompos dihasilkan untuk pelbagai tujuan lah. Itu salah contoh yang baik lah bagaimana kita dapat mengurangkan karbon ataupun carbon footprint dalam di alam kita. Perlu adanya penggerak. Contoh tadi MBIP. Tahniahlah kepada MBIP kerana inisiatif yang seperti ini. Harap diteruskanlah untuk pada masa akan datang. Saya tak langsung dapat menarik dan juga membawa masyarakat, sama ada akademia ataupun masyarakat umum ke arah usaha untuk penurunan karbon ataupun rendah karbon, terutamanya di kawasan Iskandar Puteri sendirilah. So itu pentingnya, kena ada penggerak lah. Ya. Terima kasih Encik Ismail. Saya suka dengan apa yang Encik Ismail bagi tahu tentang penggerak itu sendiri kan. Tapi saya rasa dan saya yakin Encik Aiman pun ada yang nak dikongsikan tentang penglibatan NGO mungkin dan juga institusi pendidikan itu sendiri dalam menyokong usaha pemuliharaan pokok bakau. Mungkin Encik Aiman boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Okey, baik. Terima kasih ya. Ya, betul. Kita tak boleh menafikan peranan NGO untuk libat sama dalam mempromosikan rendah karbon di kalangan masyarakat. Kalau kita tengok sekarang ni terdapat pelbagai NGO yang orang kata advocate masyarakat ataupun berjuang untuk sama-sama menjaga alam sekitar. Contohnya kita ada di Kampung Kuala Gula,
yang mana masyarakat di sekitar kampung tersebut mereka mula cakna akan kepentingan pokok bakau ni apabila berlakunya tsunami. Seperti mana yang dikongsikan oleh ahli panel kita yang tadi, yang mana apabila tsunami berlaku, mereka dapat melihat kepentingan pokok bakau ni bukan saja dapat membantu untuk melawan hakisan pantai dan juga menjadi benteng ombak, tetapi dalam masa yang sama, apabila mereka mula menanam pokok bakau, mereka dapat lihat bahawa banyak hasil-hasil laut yang mereka boleh tuai, terutamanya dari segi ketam, ikan semilang dan sebagainya. Okey, berbalik kepada soalan NGO, ya, kalau kita tengok NGO ni memainkan peranan yang penting lah. Sebagai contoh di Johor, kita ada kelab alami. Untuk pengetahuan semua, pihak kita ataupun NMUC berkolaborasi dengan kelab alami. Yang menarik mengenai kelab alami adalah kelab ini diusahakan sendiri oleh nelayan yang merupakan pengasas kelab alami. Beliau bernama Abang Lan ni, kita lebih dikenali beliau sebagai Abang Lan, yang mana beliau mengambil inisiatif untuk menubuhkan kelab alami apabila mendapati bahawa hasil penduduk di Tanjung Kupang semakin merosot saban tahun disebabkan aktiviti-aktiviti antropogenik manusia. Jadi inisiatif ini diteruskan dengan kolaborasi Abang Lan bersama Dr. Sarina Rahman yang merupakan co-founder. Untuk pengetahuan, Dr. Sarina Rahman merupakan seorang pensyarah di National University of Singapore. Jadi gabungan kolaborasi ini mereka ni giat memperjuangkan kelestarian alam sekitar dan juga banyak berkolaborasi dengan masyarakat-masyarakat tempatan, yang mana masyarakat tempatan itu terdiri daripada orang kampung dan juga nelayan sendiri. Mereka akan terus sama melibatkan nelayan dan juga orang kampung sebagai contoh dalam proses menanam pokok bakau dan sebagainya. Banyak aktiviti-aktiviti yang pihak kita jalankan bersama dengan kelab alami. Misalnya, saya percaya ada ahli panel dekat sini semua pun pernah menyertai program-program yang dijalankan oleh pihak kita, yang mana kita akan menyelamatkan anak-anak pokok bakau di sekitar Tanjung Kupang sebelum kita menempatkan ataupun menanam semula replant anak pokok di kawasan yang lain, sebagai contoh di Forest City. Kenapa anak-anak pokok bakau itu diselamatkan? Kerana jika tak diselamatkan, dikhawatiri anak-anak pokok bakau di sekitar Tanjung Kupang akan mati, ya. Jadi ini merupakan inisiatif yang diambil oleh kelab alami, yang mana mereka akan menanam pokok-pokok bakau yang diselamatkan ini di kawasan Forest City. Kerana Forest City merupakan kawasan pantai buatan, ya. Kalau kita pergi meninjau di kawasan Forest City, kita dapati kawasan Forest City ataupun di sekitar Sungai Puk tersebut kurang pokok bakau, kurang pokok-pokok. Jadi ini merupakan inisiatif yang dijalankan lah bersama pelbagai pihak untuk sama-sama menyokong untuk memelihara alam sekitar. Terima kasih Encik Aiman. Saya rasa panjang lebar Encik Aiman dah jelaskan macam mana kita pihak institusi pendidikan boleh bekerjasama dengan institusi NGO dan sebagainya. Jadi sudah sampailah kita dalam segmen yang terakhir, iaitu segmen yang saya panggil Call to Action. Jadi sekarang kita nak dengar daripada Umul dulu, daripada wakil generasi muda dulu. Apakah langkah yang boleh diambil oleh penonton atau pendengar kita pada hari ini untuk melibatkan di dalam pemeliharaan bakau? Umul. Okey, terima kasih kepada Miss Farah atas soalan yang diutarakan tadi. Apakah langkah yang pendengar boleh gunakan selepas daripada segmen kita yang hari ini? Okey, jadi my target audience adalah orang yang sebaya saya ataupun orang yang muda. Cara kita untuk meningkatkan kesedaran mereka selepas ni adalah go where the young people is. Maksudnya kita pergi ke social media, pergi ke alam maya, dan supaya kita boleh pergi ke sana and then tanam tumbuhan dekat sana, tanam semangat mereka dekat sana. Daripada situlah kita boleh meningkatkan masyarakat umum. Sebagai contoh, macam podcast yang kita tengah buat sekarang, boleh meningkatkan kesedaran kepada mereka. Sekarang podcast tengah famous. Lagi satu adalah Mengbi kerajaan boleh memberi insentif kepada influencer-influencer untuk meningkatkan lagi kesedaran tentang pokok bakau ini. Sebagai contoh, saya baru-baru ni tengok ada satu akaun TikTok, nama akaun tu Natalie Travel, I think. Natalie Travel, dia pergi ke kawasan pokok bakau di Langkawi, dan akhirnya dia promote kawasan pokok bakau tu, dan akhirnya ramai orang datang ke kawasan pokok bakau tu, dan seterusnya kesedaran pun meningkat. Jadi macam itulah yang saya boleh katakan, menggunakan social media sebagai medium untuk meningkatkan lagi kesedaran selepas ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih Umul atas kata-kata semangat beliau kepada generasi yang akan datang, generasi muda.
Mungkin Cik Ismail boleh jelaskan juga apa langkah yang boleh diambil oleh pendengar kita pada hari ini dalam melibatkan diri dalam pemeliharaan bakau. Terima kasih. Sekali lagi saya nak tekankanlah berkenaan dengan kesedaran tentang bakau ni. Ya, dia bukan setakat sedar tapi kita kena ada tindakan kan. Dia penggerak tadi tu. Penggerak tadi sebagai contoh pihak berkuasa tempatan, MBIP. Okay, dan sekarang juga banyak kalau di kawasan di Johor ni lah. Okay, dapat beberapa corporate sector, pelabuhan yang di mana CSR mereka ni melibatkan salah satunya ialah pemeliharaan dan juga penanaman pokok bakau ni. So ini secara tak langsung dia dapat menimbulkan kesedaran dan juga minat terhadap orang awam terhadap pemeliharaan dan juga pemeliharaan pokok bakau ni lah. Dan ini penting untuk kelestarian pokok bakau dan juga keseimbangan alam sekitar pada masa akan datang, especially dalam kita menangani perubahan iklim. Terima kasih Encik Ismail, dan saya suka nak ambil point Encik Ismail tentang CSR tadi. Encik Aiman adalah orang yang tepat untuk ditanyakan tentang CSR dan pokok bakau. Mungkin Encik Aiman ada kata terakhir macam nak menggalakkan lagi generasi muda dalam mengikuti program-program CSR dan pokok bakau, Encik Aiman. Okey, terima kasih Seperti yang saya katakan tadi, di sini saya tekankan peranan institusi pendidikan itu sendiri perlu memainkan peranan yang penting lah, kerana universiti ataupun institusi pendidikan merupakan ejen penggerak penggerak kepada masyarakat. Dalam masa kita nak menggerakkan masyarakat, kita kena libat sama mahasiswa, kerana golongan mahasiswa ini merupakan sebagai ejen pengubah. Jadi adalah penting untuk kita melibatkan semua masyarakat secara keseluruhan dan juga orang kata apa, institusi-institusi yang berkaitan lah, untuk sama-sama menceburkan diri ataupun melibatkan diri dalam usaha untuk menanam pokok-pokok bakau. Kerana pada pandangan saya, untuk menanam pokok bakau ni kita memerlukan individu ataupun pihak-pihak tersebut untuk mengenali. Bila kita mengenali, kita jatuh cinta. Bila kita jatuh cinta, kita akan sayang. Bila kita sayang, kita akan lindungi. Jadi itu adalah penting kita melibatkan semua pihak untuk sama-sama menjaga pokok bakau. Sebab apa? Bila kita menjaga, kita kenal, kita sayang, dan kita akan melindungi. Itu saja daripada saya. Terima kasih Encik Aiman. Seronok dengar apa yang kata-kata akhir Encik Aiman tadi. Dan mungkin sekarang kata-kata terakhir daripada Dr. Atika tentang usaha yang boleh kita jalankan dalam menyayangi lagi pokok bakau, Dr. Atika. Okay, terima kasih Miss Farah. Okay. Pertama sekali saya merasakan bahawa masyarakat perlu berusaha menyokong serta melibatkan diri dalam proses-proses penanaman pokok bakau ini. Kerana bila saya lihat dan saya renungkan pokok bakau ini, seolah-olah macam ada satu moral value ataupun pengajaran yang pokok ini nak sampaikan kepada kita Sebagai contoh, apabila kita tanam pokok tersebut mampu mengatasi masalah pemanasan global. Selain itu, hakisan tanah. Jadi, betul lah satu pepatah yang mengatakan bahawa do good and good will come to you. Terima kasih Dr. Atika. Saya rasa sungguh bermakna kata-kata terakhir tersebut, dan itu membawa kita akhirnya ke penghujung podcast pada hari ini tentang bakau, karbon biru dan juga penglibatan komuniti. Terima kasih ahli-ahli panel sekalian. Saya harap juga kita semua telah mempelajari sesuatu yang besar tentang faedah bakau daripada kita melindungi komuniti pantai kepada dalam memerangi perubahan iklim yang semakin meruncing. So saya juga berharap yang anda semua yang mendengar kami pada hari ini terinspirasi untuk melibatkan diri dalam pemeliharaan pokok bakau. Bagi pihak kami semua, terima kasih kerana mengikuti. Kita semua boleh melakukan bahagian kita masing-masing dan mencipta masa depan yang rendah karbon dan juga mampan. So terima kasih kerana semua pendengar. Mari kita sama-sama melindungi planet kita, planet bumi, satu bakau pada masa yang sama. Until next time, let's continue to protect our planet one mangrove at a time. Terima kasih semua.